وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf dulu, ayat 101 hingga 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Baik, kita sambung dengan selawat Al-Fatih. Nah, selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم
لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Kalian sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang dirahmati Allah, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita rafakkan sebanyak-banyak puji dan puja hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbi Jalla Jalalah, atas penciptaannya, atas pinjamannya kepada kita yang bersifat sementara, yang bersifat binasa ini, untuk terus memanfaatkan masa, umur dan kesihatan yang telah pun dipinjamkan bagi sama-sama kita memasuki ruangan kuliah untuk kita isi sedikit dalam ruangan hati kita agar kejahilan tidak terus bermaharajalela. Maka dalam pembasmian kejahilan yang bersarang di dada kita, kita cuba menyusuri jalan baginda sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah kitab yang diberi nama dengan begitu nama yang indah, Syama'il Muhammadiyah, keagungan peribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama baginda, setiap kali diseru nama baginda, terasa meremang bulu roma, tanda kasih, tanda sayang, tanda cinta, tanda rindu yang mendalam. Kita hanya boleh menyulam perasaan rindu melalui kisah-kisah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu, dengan pengabadian kisah suci baginda ini, maka kita cuba terajui melalui sebuah kitab ini, hasil daripada karangan Imam Besar, Imam Tirmizi, ataupun disebut sebagai Sunan Tirmizi, untuk kita sama-sama menyemai kasih, membina cinta, seterusnya menyulam rindu agar sehari demi hari lebih mekar, seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia mencintai aku melebihi ahli keluarganya, melebihi dirinya sendiri. Jadi tidak ada perasaan cemburu seorang suami, ataupun tidak ada perasaan cemburu seorang isteri apabila seseorang hamba itu mencintai Rasulullah, mencintai Allah melebihi dari segala-galanya. InsyaAllah yang mana kita akan menyambung lagi bab mengenai akhlak Nabi SAW, yang mana kita tahu baginda di antara pemilik akhlak yang terpuji. Bu'ithtu liutammimal akhlak, yang mana kata Nabi SAW, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak itu adalah melambangkan kepribadian Islam. Orang-orang yang bukan Islam boleh terpaut hati melalui akhlak, dan akhlak itu adalah satu peranan yang paling hebat di dalam memanggil ataupun menjemput
orang-orang yang bukan Islam ataupun agama-agama asing untuk menerajui, mengenali Islam itu dengan lebih dekat. Seterusnya, memeluk serta mencintai Islam. Satu agama yang paling syumul, sesyumul baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung hari ini hadis yang ke-344, muka surat 115, berkenaan dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nak kita baca sama-sama nak. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Ziyad bin Abi Ziyad an Muhammad bin Ka'b al-Qurazi an Amr bin As qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithi ala asirril qawm yata'allafuhum bidzalika fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithi alayya hatta zanantu anni khairul qawmi faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Abu Bakr faqala Abu Bakr faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Umar faqala Umar faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Uthman faqala Uthman falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaddaqani wala wadittu anni lam akun sa'altu. Masya Allah. Hadis diriwayatkan daripada Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghadapkan wajah dan bersikap ramah bahkan kepada orang yang berperangai paling buruk. Tujuan baginda adalah untuk menarik hati mereka. Baginda juga menghadapkan wajah dan bersikap ramah kepadaku sehingga aku merasakan menjadi orang terbaik bagi baginda. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah lebih baik, aku ataupun Abu Bakar? Baginda menjawab, Abu Bakar. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih baik, aku atau Umar? Baginda menjawab, Umar. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih baik, aku ataupun Utsman? Baginda menjawab, Utsman. Aku tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaanku dengan jujur, maka sesungguhnya aku menyesal telah menanyakannya. Sifat jujur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat ingin tahu Amr bin As pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Amr bin As bertanya soalan demi soalan, hang suka dekat siapa, hang sayang kat siapa, siapa yang paling baik? Kenapa Amr bin As bertanya soalan ini yang diajukan 3 soalan dan kalau dia terus bertanya, ternyata apa yang Rasulullah bagi tahu bukan lagi nama dia. Walhal ketika tu dia dah rasa dia yang terbaik di antara para sahabat. Kenapakah perasaan itu muncul di dalam diri Amr bin As? Baik. Sebelum kita pergi jauh, kita kena kenal dulu siapa dia Amr bin As ni. Siapakah Amr bin As? Amr bin As adalah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mula memeluk Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Agak terlewat. Ada yang kata 7 Hijrah. Dia masuk Islam bersama-sama dengan Khalid Al-Walid. Bermakna Amr bin As bukanlah di antara sahabat yang sama-sama berhijrah. Dia bukan sahabat Muhajirin. Dia orang Mekah. Tapi dia bukan sahabat Muhajirin yang berpindah dengan Nabi SAW pada tahun pertama hijrah. Tetapi Amr bin As ini adalah di antara pemuka-pemuka Quraisy yang pada ketika itu selalu menyakiti hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang lelaki yang ketika itu, ketika Islam mula-mula didaulatkan, ketika Nabi mula-mula menerima wahyu, Nabi cuba menyebarkan Islam, Nabi cuba menegakkan akidah di kalangan penduduk-penduduk Mekah. Maka di antara orang yang paling kuat menentang dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Amr bin As.
dia antara penentang agama. Yang satu ketika dulu ada 3 lelaki yang paling berpengaruh di kota Mekah yang paling kuat menentang, Amr bin As, Amr bin Hisham ataupun Umar bin Hisham, dan satu lagi Abu Lahab. Abu Jahal. Maaf. Abu Jahal. Okey. Amr bin Hisham ni Abu Lahab. Okey. Jadi Amr bin As ini Amr bin As lah. Maka sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terlalu berat tentangan ini, terlalu besar tentangan daripada puak-puak Quraisy yang kaya raya, yang berpengaruh ini, maka kupohon padamu ya Allah, Islamkanlah salah satu di antara 2 Umar itu. Islamkan salah satu di antara 2 Umar. Termasuklah Umar bin Al-Khattab. Namun Allah Subhanahu wa taala memasukkan Umar Al-Khattab terlebih dahulu di dalam agama Islam. Maka dengan sebab itu Islam boleh terus berdaulat dengan kekuatan daripada Umar Al-Khattab. Kemudian diikuti dengan Amr bin As, Masih Umar, dan Amr bin Hisham, hingga akhirnya terus menerus menjadi kufur, dan matinya dalam keadaan musyrik. Yang tu Amr bin Hisham ni siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal, Amr bin Hisham. Jadi ianya juga dipanggil dengan nama Umar. Umar, Amrul sama. Jadi di antara pohonan ataupun doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Amr bin As ni macam mana cerita dia boleh masuk Islam? Rasulullah dah berhijrah lah oleh kerana sifat zalim dan kejamnya penduduk Mekah kepada orang-orang Islam menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam menerima satu ayat memerintahkan untuk berhijrah. Dan kita tahu sebelum hijrah Nabi yang pertama ke Madinah, Nabi pernah menghantar beberapa orang sahabat seramai 70 orang berhijrah ke Habsyah. Iaitu satu negeri yang diketuai oleh seorang raja beragama Majusi. Duduk di sana. Dan Amr bin As ini adalah di antara pedagang. Dia berdagang, dia berniaga pakaian. Amr bin As dia berniaga pakaian. Dia selalu berulang-alik ke Habsyah untuk membawa barang dagangan dia. Jadi dia mempunyai hubungan yang begitu baik dengan raja negeri Habsyah ni. Dia cukup baik hubungan dia dengan raja negeri Habsyah. Yang mana disebut sebagai Raja Habsyi yang bernama Negus. Nama dia Negus. Setiap kali dia pergi nak bawa barang dagangan, dia pergi nak berniaga, dia akan singgah di istana Raja Habsyi itu, dia bagi hadiah. Macam kita panggil sogok lah. Sebab kita nak masuk dalam negara tuan tu. Jadi dia pergi jumpa dengan raja tu, dia akan sogok lah dengan macam-macam hadiah dia akan bagi sebelum dia berniaga. Sampailah satu hari sahabat-sahabat Rasulullah yang diketuai oleh Ja'far At-Tayyar, sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Uthman bin Affan, bersama dengan puteri Rasulullah Ruqayyah berhijrah ke sana. Bila mana Raja Habsyi ni oleh kerana baik dengan Amr bin As, tanya, ni orang Islam ada nak main, dia main ramai 70 orang minta perlindungan, kita nak bagi masuk tak? Bila mana Raja Habsyi nama Nego Nego ke Negro ke, okey lah tu. Memang mereka Habsyi memang hitam. Betul lah. Dan kemudian bila mana Raja Habsyi itu mengajukan pendapat tentang orang Islam yang bakal meminta perlindungan dalam negeri Habsyi ni, maka apa yang Amr bin As kata? Jangan, dia kata. Mereka ni kalau mereka masuk ke dalam negara ni, mereka akan buat kacau bilau. Mereka akan merampas harta milik kerajaan Habsyi. Mereka akan mengambil anak isteri Habsyi, anak isteri penduduk-penduduk Habsyi. Begitu juga tanah negeri Habsyi ini nescaya akan dirampas. Mereka ini orang yang kejam, orang yang zalim. Dengan sebab itu kami, penduduk-penduduk Mekah, tidak menerima mereka dan tidak membai'ah mereka. Mereka itu dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Muhammad. Jadi sebab mereka dah kena tindas dengan berbagai penindasan yang dilakukan, mereka tak ada tempat dah nak lari tu mereka lari main sini. Kalau mereka sampai saat lagi, hang terus halau mereka.
Sebab dia sampai dulu, dia tahu jalan, dia dah arif dalam perjalanan, dia menaiki kenderaan yang baik, dia sampai dulu. Sementara 70 sahabat-sahabat yang dalam perjalanan tu tak sampai lagi. Kemudian bila sampai, mengajak dengan Raja Habsyi ni, apa yang berlaku? Sedangkan Raja Habsyi ketika itu telah pun diasak dengan berbagai fitnah dan tomahan kepada Islam. Ha? Tengok peranan Amr bin As. Ha? Kemudian, tapi Raja Habsyi ni seorang yang bijak. Tidak mempercayai secara melulu walaupun dia selalu menerima sogokan hadiah yang berupa bentuk benda-benda yang begitu lumayan daripada Amr bin As ni, tapi dia tak makan suap, kita kata. Dia kata nanti kita dengar dulu apa penerangan yang dibawa oleh mereka. Okey. Dia masuk-masuk yang menjadi hujjatul Islam ketika itu, yang menjadi juru cakap ketika itu adalah Ja'far At-Tayyar, ditemani oleh menantu kesayangan Nabi SAW, Sayyidina Osman. Mencerita, mula-mula dia minta izin, dia bawa surat daripada baginda SAW. Nabi siap cop lagi, Muhammad Rasulullah, memohon perlindungan daripada penindasan ramai penduduk Mekah yang ditindas, yang dibunuh, yang diseksa, yang boykot daripada ekonomi sampai terpaksa kebuluran. Jadi minta perlindungan agar diselamatkan mereka tu. Raja Habsyi ni tanyalah, betulkah hampa begini? Lalu di kalangan sahabat Sayyidina Osman yang terkenal petah berbicara dan berpidato itu menerangkan, menentangkan tentang Islam, menerangkan tentang Islam. Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah satu agama yang rahmatan lil alamin. Tidak pernah memaksa orang untuk memeluk agamanya, tidak pernah menzalimi sesiapa yang tidak memeluk agamanya, tidak pernah merampas anak isteri orang lain, bahkan cuba menyelamatkan diri mereka kerana cuba beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus Islam juga menentang kesyirikan, iaitu menyembah selain daripada Allah, yakni kepada batu-batu ataupun kepada berhala-berhala. Maka dengan senang hati, dengan kepetahan Sayyidina Osman membacakan beberapa potongan ayat Al-Quran, Raja Habsyi kata, tak apa, duduklah. Duduklah di sini. Aku bagi sebidang tanah untuk kamu usahakan. Dan duduklah kamu. Usahalah, bekerjalah kamu. Makanlah dan minumlah hasil daripada bumi Habsyi yang cukup-cukup bersubur. Tengok dah. Dan apa yang berlaku pada Amr bin As, dia marah kepada Raja Habsyi ni, tapi dia tak boleh marah sangat. Nak marah dekat Raja. Jadi, okey, seterusnya kisah lepas penduduk-penduduk yang datang ke negeri Habsyi ni patah balik. Duduk tak lama, mereka duduk di situ lebih kurang dalam 5-6 tahun. 5-6 tahun mereka patah balik sebab mereka dengar baginda SAW. Ada yang kata duduk 3 tahun saja. Dengar baginda SAW dah boleh berpindah ke Madinah. Mereka pun patah balik, ikut sama-sama berhijrah ke Madinah. Jadi Amr bin As rasa senang hati. Sebab apa? Tak ada gangguan dah. Orang Islam tak ada dah. Kemudian, satu hari, Raja Habsyi ni panggil Sayyidina Amr bin As. Panggil Sayyidina Amr bin As. Nama Negos. Okey. Apa yang dia beritahu? Dia kata, wahai Amru, pasal apa yang hang benci sangat-sangat dekat Islam? Lepas tu dia kata, aku pun tak tahulah. Sebab kami semua dihalang daripada mengenali Islam. Hang kenal tak Muhammad? Kenal. Aku kenal sangat-sangat. Bahkan, aku kenal dia selagi dia kecil lagi. Aku kenal. Kami sama-sama membesar. Jadi teman segagan. Tapi pasal apa hang benci sangat? Raja Negos tanya. Dia kata, kami ni dah diprogram dah oleh tok nenek kami. Suruh benci dekat dia. Benci sampai tak ada sebab. Tak bagi peluang pun nak berkawan dengan dia. Terus yang benci dekat dia. Dah orang kata meluat, aku menyampah kat kawan tu. Hang kawan dengan kawan tu, hang terus menyampah kat kawan tu. Sedangkan hang tak kenal dia. Maka kata Raja Habsyi ni, kenalilah dia. Kenali dah dia. Tanya Amr bin As, hang pernah jumpa dia ke? Tak pernah jumpa. Tapi orang-orang yang duduk di Habsyi ni, mereka ni di antara orang-orang yang paling akhlak terbaik. Sampai aku pernah panggil mereka tanya,
Pasal apalah hampa ni baik sangat, orang buat kat hampa macam-macam tapi hampa tak balas. Dia akan beritahu, Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan, setiap perbuatan yang baik kita balas dengan baik, dan kalau orang buat jahat kat kita, kita balas dengan baik. Dia kata, maka oleh itu aku terpaut hati dengan budi pekerti, dengan akhlak mereka. Tengok Rasulullah didik para sahabat, orang buat baik kat kita, kita balas kebaikan orang tu dengan kebaikan yang berganda-ganda. Kalau orang buat jahat kat kita pun kita balas kebaikan. Kalau kita tak boleh balas dengan cara mata benda, balaslah dengan doa. Berdoalah di hadapan dia agar dia menerima petunjuk daripada Allah, agar dia dilindungi daripada azab neraka, agar dia dilindungi daripada bala Allah Ta'ala. Selalu doa itu yang datang. Jadi dia kata, cubalah hampir kenal dengan dia. Sebenarnya, maka Raja Habsyi yang bernama Negos itu mengaku, aku telah terpaut pada Islam melalui akhlak para sahabat. Dan aku Islam. Dia masuk Islam. Bila dia berpesan kepada Amr bin As, tiba-tiba Amr bin As rasa tertampar dengan peristiwa ni. Seorang raja yang duduk jauh di negara ni, yang tak pernah jumpa Muhammad, tapi boleh masuk Islam. Aku ni yang kenal daripada kecil, yang sama-sama membesar, teman sepermainan dan permusuhan dengan dia. Kenapa aku tak cuba untuk mengenali dia? Lepas tu dia pun kata macam ni lah. Dia kata hati dia terus jatuh. Jatuh rasa bersalah. Rasa serba salah. Ni raja ni. Tembok raja ni kira memanglah tembok dia tu pun saja punya tebal. Apatah lagi tembok hati dia. Tapi Rasulullah yang duduk jauh boleh tembus menembus. Rasulullah masa tu dah pindah duduk di Madinah dah. Tapi boleh tembus menembus dalam hati sanubari seorang Raja Habsyi. Hingga terpaut hatinya memeluk agama Islam melalui akhlak yang difotokopikan kepada para sahabat yang dihantar datang ke negeri Habsyah. Masya Allah. Hebat Rasulullah ni. Bermakna dia memang sama ilmu Muhammadiyah. Keagungan peribadi yang cukup mulia. Sebab tu akhlak dia tu bukan diri dia tapi mencerminkan melalui para sahabat. Dan apabila Amr bin As fikir itu, aku kena bagi peluang untuk kenali Muhammad. Aku kena bagi peluang. Sebab aku dah tak boleh tawan hati Raja Habsyi ni lagi dengan sebab dia dah tertawan dengan Muhammad. Sedangkan Muhammad tak pernah bagi sebutir hadiah pun dekat dia. Tak pernah hantar apa pun. Aku yang selalu ulang alik ini, kenapa setelah jadi jatuh orang nombor 2. Dan dia hari tu, dia balik dari dagangan, dia kata kepada hamba-hamba dia, aku tak akan balik ke Mekah, sebaliknya aku akan ke Madinah. Dia naik kenderaan dia, dia pacuan dia, pacuan dia 4 kaki tu memang hebat. Dia di antara sahabat yang kaya raya, yang mempunyai kuda yang hebat berlari di tengah-tengah padang pasir. Kalau kita kata kereta Ferrari lah kot, dia sekali dia pecut pergi sampai, harga pun juta-juta punya. Jadi dalam perjalanan tiba-tiba dia jumpa dengan 2 orang lelaki yang sedang menunggang kuda. Dengan kelajuan yang sama. Macam kenai, contoh kata macam kenai 2 orang ni. Susuk tubuh 2 orang lelaki yang juga sedang menunggang itu dari belakang. Apabila dia menghampiri dekat-dekat, dia tengok-tengok memang dia kenal. Juga di antara musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua-duanya itu sedang menunggang. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid, panglima perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu tak masuk Islam lagi. Khalid bin Al-Walid tak masuk Islam lagi. Dan seorang lagi, Allahumma salli ala sayyidina Uthman bin Talha. Uthman bin Talha sedang menunggang. Dia tanya, hampa nak pergi mana? Saya letak dalam bahasa saya lah. Hampa nak pergi mana ni? Dia kata, kami nak pergi jumpa Muhammad. Nak ke Madinah. Pergi buat apa? Kami tak boleh duduklah di Mekah. Hati tak senang. Hati bagai ditarik-tarik. Memanggil untuk hadir kepada Muhammad. Menyerahkan diri. Membai'ah dia. Sekaligus terus mengucap 2 kalimah syahadah. Rupa-rupanya 2 seorang sahabat yang sedang bergandingan ni nak pergi jumpa Rasulullah. Nak bai'ah Rasulullah. Bai'ah ni lantik. Mengaku Nabi sebagai utusan Allah. Sekaligus menafikan akidah mereka yang sesat itu.
Dia pun berjalan, kata Amr bin As, aku pun tujuan yang sama. Jadi seronoklah bila jumpa kawan kot jalan atas tujuan destinasi yang sama. Jadi seronok bila sampai ke Madinah. Sahabat-sahabat yang menjaga sempadan kota Madinah cepat-cepat lari patah balik pergi bagi tahu dekat Rasulullah. 3 hulu balang Mekah dah sampai. Siapa dia? Maka yang pengintip pun bagi tahu Amr bin As, Khalid Al-Walid, Osman bin Talhah. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sesungguhnya Mekah telah pun melepaskan jantung hatinya untuk sampai ke Madinah. Satu lafaz Nabi. Nabi kata Mekah telah pun melepaskan jantung hatinya. Siapa jantung hati Mekah ni? Ketiga-tiga pahlawan tu. Kata Nabi, mereka mai. Mereka mai saya cakap, bahasa saya, saya lagi kata saya fitnah pula, mereka mai, bukan kerana nak berperang hulu balang itu, tetapi mereka datang membawa bai'ah kepada aku. Perlantikan kepada Nabi SAW, menerima pelantikan Nabi sebagai Rasulullah. Jadi, itulah yang Rasulullah panggil sebagai jantung hati kepada Mekah. Dan benarlah apabila kemasukan mereka itu ke dalam agama Islam, satu keuntungan yang besar kepada perjuangan Islam, di antaranya mereka adalah hulu balang yang terbilang. Khalid Al-Walid, dia adalah ketua panglima perang. Sementara Amr bin As, strategi yang begitu hebat dengan harta bendanya yang ada, dengan duit yang melimpah ruah, maka dia membelanjakan sebahagian besar daripada hartanya ke dalam perjuangan Islam. Dan begitu juga Osman bin Talhah, yang mana perbelanjaan juga, mereka ni orang-orang kaya. Ya, sebab tu Nabi panggil jantung hati Mekah. Membelanjakan sebahagian besar daripada kelengkapan perang, termasuk memberi baju besi dan juga pedang-pedang serta lembing-lembing untuk digunakan. Dan mereka di antara pahlawan yang Rasulullah hantar pergi berperang ke Rom. Dan Amr bin As, dia juga disebut sebagai penakluk Mesir. Jasad beliau berada di Mesir sekarang ni, dikebumikan di sana sebab dia menjadi gubernur di antara beberapa negeri, termasuk Palestin, Syria, Jordan dan juga Mesir. Dan akhirnya dia duduk di Mesir dan dia wafat di Mesir serta dikebumikan di sana. Wafat pada tahun mudah-mudahan benar 18 Hijrah. Rasulullah wafat tahun ke-11, dia wafat tahun ke-18, bermakna selepas 8 tahun kewafatan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, dia tak ada di Mekah, dia tak ada di Madinah. Dia berada di Oman. Dia dihantar oleh Rasulullah. Kalau kita kata hari ini, jawatan hari ini jadi wakil rakyat di Oman. Oman perjalanannya lebih jauh daripada Madinah ke Mekah, jadi menyebabkan dia bersolat jenazah ke atas baginda SAW setiap hari. Setiap hari dengan penuh rasa rindu. Itu di antara sedikit peribadi Amr bin As, seorang sahabat yang hebat. Okey. Jadi ni nak cerita sebenarnya hadis tu, tapi kita nak tahu peribadi dia tu macam mana. Satu hari dia kata dia sembang dengan Nabi SAW. Bila dia sembang dengan baginda SAW, Nabi ni dia kata cukup pandai. Ambil hati. Dia mempunyai perangai Nabi ni, perangai yang paling baik sekali. Walaupun orang pernah bersifat buruk dekat dia. Orang buat macam-macam dekat dia. Orang tuduh dia, orang fitnah dia. Orang kata penduduk tak ada makanan. Pergi tengok rumah Muhammad berlambak. Dia dapat saja disimpan dalam rumah dia. Dapat orang mai bagi, dia simpan, diimpun, dia makan anak isteri. Walhal baginda tak ada apa. Baginda ni setiap kali menerima apa juga amanah berupa bentuk zakat atau sedekah, dia terus agihkan dengan segera sampai habis, sehingga kan tak ada untuk baginda. Memang tak ada. Bahkan baginda terus mengharamkan diri baginda serta ahli keluarga termasuk keturunan sampai hari ini
daripada menerima zakat. Walhal baginda adalah fakir. Ha? Jadi kata Amr bin As ni, orang-orang yang duk fitnah tu mai kepada rumah Rasulullah, jumpa Rasulullah, habaq kata, apa ni, hang jadi khalifah kami ni, makan apa tak ada, hang makan kenyang. Dia kata, pilah tengok apa yang ada. Lepas nanti masuk pergi punggah, dapat-dapat orang tak ada apa pun. Nah. Cuma itulah yang kata, hanya yang ditemui adalah sebotol habatus sauda. Nah, kita habatus sauda yang dah siap diminyakkan. Nah, dia Rasulullah adalah habatus sauda, kurma kering dan susu masam keju. Ada sikit nah di antara bekalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak sedih ke no? Ampun kata dekat dia macam-macam. Lepas tu keluar mai sembang dengan dia layan baik. Walhal tadi baru sudah marah dekat dia. Dia sembang baik tu. Nanti saat dia kata, nanti nak pergi tanya anak dia ada apa dah nak makan. Nanti saat nak pergi tanya sahabat-sahabat lain. Nah, Talha bin Ubaidillah di antara sahabat dermawan yang kaya. Nanti saat pergi tanya, itu ada apa-apa? Ha? Tentu mereka ada. Kalau aku tak ada, sahabat lain ada. Itulah kata Amr bin As, baik sungguh dia kalau sembang dia akan mengadap muka dia dan bersifat ramah tamah. Orang dah bagi sakit hati dia, no? Kita kalau orang dah bagi sakit hati kita, lepas tu nak main cakap balik elok-elok. Walaupun dia minta maaf, hati ni dah rasa tawak. Sebab kita disakiti. Allah, macam mana kita nak jadi macam Rasulullah ni, no? Baik sungguhlah. Dan Amr bin As ni, dia kata, tujuan nak berbaginda ni tak lain tak bukan adalah untuk menarik hati mereka. Nak menarik hati mereka untuk terus mencintai Islam. Macam saya pernah cerita baru ni. Dalam satu hadis yang kita baca bersama-sama, iaitu seorang pendeta Yahudi yang meregut leher Nabi ketika Nabi nak bersolat. Nah, tarik terus leher Nabi. Nabi kali, Nabi sembang, Nabi santuni dia dengan akhlak yang mulia. Akhirnya pendeta Yahudi tu masuk Islam dengan akhlak Nabi yang baik. Nabi pegang dia, Nabi tenangkan dia, Allah. Terus masuk Islam. Cantik akhlak Nabi, nak. Dan inilah di antara hadis-hadis Amr bin As kata, sampai dia kata kalau dia nak sembang dengan kita, dia takkan kalih muka dia sikit. Bagi nampak pipi ke apa. Dia akan kalih satu jasad dia terus. Menghadap dengan kita. Sehingga kan Sayyidina Amr bin As ini merasakan, dia kata, aku adalah orang yang terbaik bagi baginda. Akulah orang yang paling baik. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As juga. Baginda SAW setiap kali bertemu dengan Amr bin As akan peluk erat. Macam kita dulu-dulu kan? Macam kita dulu-dulu. Setiap kali berjumpa. Macam tak jumpa 4 tahun. Padahal baru kemarin jumpa. Hari ni jumpa lagi. Esok jumpa. Petang jumpa. Tapi berpeluk selalu. Allah. Itu adalah akhlak yang Nabi ajak. Sekarang tak boleh lagi, nak. Sedih sangat. Tengok pun, hai kot jauh. Angkat tangan. Letak di dada. Sebenarnya sedih, nak. Setiap kali saya jumpa sahabat, saya hanya boleh melambai dari jauh. Saya sedih, nak. Baik. Ini Rasulullah SAW dilakukan kepada Amr bin As. Dipegangnya tangan Amr bin As setiap kali berbicara. Sehingga kan Amr bin As rasa seolah-olah aku yang paling terbaik. Akulah yang paling baik. Tak ada orang lain dah yang paling baik. Sebab tu dia tanya. Maka Amr bin As bertanya, wahai Rasulullah SAW, siapakah yang lagi baik? Siapakah yang lebih baik? Aku atau Abu Bakar? Antara Abu Bakar dengan aku, siapa yang lagi baik dengan kamu? Jadi apa ya Rasulullah? Dah tentulah Abu Bakar. Ikhlas jawapan baginda bagi. Abu Bakar yang paling baik. Dia kata, tak dia rasa macam dia paling baik dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah ni dengan sembang dia, dengan layanan, dengan ramah mesra dia, dengan kasih sayang yang ditumpahkan kepada Amr bin As, sehingga Amr bin As merasa Amrulah orang yang paling istimewa di hati Rasulullah. Tetapi rupa-rupanya dapat Kak Abu Bakar lagi. Baik, tak apalah. Mungkin dia jatuh nombor 2.
Di antara aku dengan Umar, siapa lagi baik? Tentulah Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Kemudian dia tanya lagi, kalau di antara aku dengan Osman, siapa lagi baik? Tentulah Osman. Allah, jawapannya menerima. Walhal ketika tu dia rasa dia paling istimewa, dia istimewa. Rupa-rupanya dia dah jatuh nombor 3 dah. Dan dia tak ajukan lagi persoalan. Seterusnya kalau dia tanya, tentulah Ali, Nabi akan jawab. Dah? Dan ada sahabat-sahabat yang radhiyallahu ajma'in yang akan Rasulullah susun. Tapi Rasulullah ini menyayangi semua sama rata. Termasuklah kita yang akhir ini. Nabi sayang sangat. Ha? Nabi sayang sangat-sangat. Sebab tu kita boleh merasai kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam sampai hari ni walau tak pernah jumpa, nah, walau tak pernah bersalaman dengan baginda, nah, walau tak pernah menatap wajah dia, kita dapat merasai kasih sayang kerana kasih sayangnya yang tulus dan ikhlas. Itulah Syama'il Muhammadiyah. Indah. Nah, indah peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Amr bin As, aku tahu, kata dia, nah, dia menjawab pertanyaanku dengan jujur. Maksud dia, Nabi bukan munafik. Ha, ada depan hang, katalah aku sayang kat hang. Ha, kat depa aku sayang kat depa lagi. Tak, nah. Tapi Nabi jawab dengan jujur. Sayang kat depa. Nah, sayang sungguh kat depa. Sebab apa? Sahabat yang sanggup bersusah payah. Nah, kalau kita tengok peribadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang lelaki yang pertama memeluk Islam, yang meletakkan baginda di atas belakangnya ketika mana dalam perjalanan hijrah, yang mengusap tapak kaki Nabi ketika luka berdarah, memijak kerikil-kerikil tajam sepanjang perjalanan ke Madinah, yang sanggup menggadaikan nyawa dia, sanggup disengat binatang berbisa, mata menjaga tidur Nabi agar tidak diganggu. Dah tentulah Allah Bakar yang terbaik. Nabi jujur. Nabi jawab bukan nak jaga hati orang, tapi Nabi jujur. Dan dengan sebab kejujuran Nabi itu, timbul perasaan menyesal dalam hati Amr bin As. Nabi ni baik sangat. Baik sangat. Kalau kita panggil orang lurus bendui, hang. Tidak depan dia, hang katalah hang sayang kat dia ni, hang tak kata. Dia jujur. Tapi, Amr bin As tak rasa kekurangan kasih sayang Rasulullah ketika itu. Sebab memang melimpah ruah kasih sayang dia. Terlalu banyak. Ha. Itulah yang dinamakan baginda Rauf. Nabi itu Rauf. Penyayangnya melimpah-limpah. Sehingga melimpah ke hati kita sampai hari ini. Kita rasa kasih sayang Nabi SAW. Dan perasaan ini akan terus kita bawa hingga ke mati. Okey, baik. Dan kata Sayyidina Amr bin As, aku menyesal kerana telah menanyakan kepada baginda SAW. Menyesal kalau aku tak tanya dia pun tak apa. Dia tentu tak rasa serba salah. Sebab dia terpaksa jawab, dia tak jawab nama aku tapi dia jawab orang-orang lain. Aku tahu baginda ini terlalu jujur orangnya. Allah. Ni pelan sangat betul. Dengar. Okey, hadis seterusnya kita baca satu lagi hadis. Itulah Amr bin As. Mudah-mudahan kita boleh mencontohi akhlak beliau. Sebelum kewafatan Amr bin As, dia pernah berkata kepada anak dia, aku pernah duduk dalam 3 keadaan. Aku pernah menjadi musuh Islam, musuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika aku kufur. Dan andai Allah Ta'ala matikan aku ketika itu, nescaya nerakalah tempat aku. Yang kedua, aku pernah menjadi sahabat terbaik yang paling disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berdoa ketika itu agar aku dimatikan. Namun Allah Ta'ala tak matikan aku bersama-sama dengan dia. Dan pada kedudukan yang ketiga, aku pernah menjadi gubernur pada beberapa negeri. Gubernur ni maksudnya ketua pemerintah lah dalam beberapa negeri. Aku pernah menjadi orang yang paling terkaya dan paling berpengaruh. Dan ketika ini Allah Ta'ala akan mengambilku. Maka aku akan membawa 3 amanah ini menghadap dengannya. Dan aku berharap mudah-mudahan era aku yang kedua, itu zaman dia duduk dengan Rasulullah itu, dibentangkan menghapuskan dosa-dosa dia yang terdahulu. Itu di antara wasiat dia kepada anak dia. Hiduplah sebagai
manusia yang paling bertakwa kerana orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang memiliki ketakwaan. Wasiat Sayyidina Amr bin As. Okey, satu lagi hadis dah. Hadis 345. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman Al-Dubai. An Thabit an Anas bin Malik qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. فما قال لأف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألبنا سبحان الله من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Baginda sekalipun tidak pernah berkata kepada aku. Apapun yang aku buat, baginda tidak pernah bertanya, mengapakah kamu buat hal ini? Dan terhadap apa yang aku tinggalkan, baginda juga tidak bertanya, mengapakah tidak kamu lakukan ni? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Aku tidak pernah menyentuh kain yang diperbuat daripada bulu bercampur sutera. Sutera atau apa pun yang lebih lembut daripada tapak tangan baginda. Aku juga tidak pernah mencium kasturi sebelum ini ataupun wangian lain yang lebih harum daripada bau peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis yang dibawa datang oleh Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik paling banyak meriwayatkan hadis Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmizi ini kerana Anas bin Malik adalah budak yang dihadiahkan oleh ibunya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mak dia nak bagi dekat Nabi masa umur 6 tahun lagi. Mak dia nak bagi dah. Suruh jadi hamba abdi. Tapi Nabi tak terima. Umur 9 tahun baru dia pergi duduk. Dia pergi duduk. Jadi dia kata dia berkhidmat dengan Nabi SAW. Selama dia kata 10 tahun. Asyra sinin. Dia berkhidmat kepada baginda SAW selama 10 tahun. Dalam perkhidmatan dia dengan baginda SAW, dia kata Nabi ni punya baik. Sebaik-baik manusia, seindah-indah akhlak, sehingga kan Nabi ni tak pernah kata pun kat dia. Macam kita katalah ni di dalam kalimah Al-Quran ada satu, wala taqulu lahuma uffin, kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, janganlah kamu kata bagi kedua ibu bapa kamu walaupun Ini perkataan-perkataan yang keji. Dalam bahasa Arab, ini adalah di antara perkataan-perkataan yang melahirkan rasa meluat, rasa bosan, rasa menyampah, kita kata. Meluat sungguhlah kan. Lebih kurang itulah. Satu dengusan tanda kebencian. Jadi, Nabi tak pernah bunyi pun dekat Anas bin Malik. Allah. Kita ni jangan kata dekat kawan, dekat mak pak kita, dekat adik-beradik kita, macam-macam yang kita keluar kata. Kan? Tengok Nabi. Hamba dia tu. Anas bin Malik ni hamba Rasulullah. Dan dia kata punya baiklah Nabi ni. Pun dia tak pernah kata dekat aku. Mana dia tak pernah menghina langsung Nabi SAW. Dan dia kata, kalau kata Nabi ni, aku tak buat benda yang dia suruh buat, tapi aku terlupa. Mungkin kerana aku lalai, dia tak tanya. Awak tak buat, aku dah suruhkan hang buat. Siapa hang tak buat? Kan Anas bin Malik ini di antara sahabat kecil baginda sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang terleka bermain dengan teman-teman sepermainan. Dia di antara khadam yang menyediakan air mandian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pagi Jumaat dia akan sedialah. Hari itu dia terlupa. Kelalaian budak-budak. Nabi tengok tak ada. Nabi tak marah, Nabi pergi angkut sendiri ayak dia. Nabi tak marah. Kalau kita tanya, hang dah jadi hamba, kau orang tak sediakan ayak? Ni ayak panas aku nak mandi. Dah, dia tak tanya. Tapi kata Anas bin Malik, kalau aku buat sesuatu yang dia tak bagi tapi aku terbuat,
Budak-budak. Kan budak-budak. Nah, dia tak pernah kata dekat aku. Pasal apa hang buat? Aku dah katakan jangan buat, pasal apa hang buat? Macam kita lah duk marah kat budak-budak. Siapa suruh hang buat? Pasal apa hang buat? Kan aku dah kata dah. Yang aku suruh tak mau buat. Yang aku tak bagi nak buat. Jadi inilah kata Sayyidina Anas bin Malik. Dia kata, baik sungguh-sungguh dia tak pernah marah. Dia tak pernah kata pasal apa, pasal apa, pasal apa. Tak pernah kata. Kita ni punya banyak pasal lah. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik lagi. Di atas kata-kata yang hebat ni, dia kata, sesungguhnya dia kata, aku tak pernah sentuh sutera selembut tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Makna dia, Sayyidina Anas bin Malik pernah pegang sutera. Dia pernah pegang sutera. Sutera ini dihadiahkan oleh seorang lelaki Majusi kepada Nabi SAW. Lelaki Majusi itu mai daripada negeri Yaman. Yaman terkenal dengan sutera dia. Yang paling mahal sekali. Yaman lah. Hadiah dekat Nabi SAW. Nabi bagi dekat ni, Nabi nak jaga hati kawan yang tukar hadiah, Nabi bagi dekat Sayyidina Anas bin Malik, suruh pergi simpan. Anas pegang sutera tu punya lembut, sungguh-sungguh lembut. Bagi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab orang lelaki haram memakai sutera. Dan sebab itulah kata Sayyidina Anas bin Malik ni, dia kata, selembut-lembut sutera yang aku sentuh, lembut lagi tangan Rasulullah. Jadi maknanya, kalau kata telapak tangan baginda, kita baca awal-awal itu, telapak tangan Nabi ni penuh. Kulit Nabi ni macam baby ni. Bila mana ayak tu menitik, ayak tu tak meleleh. Tetapi dia jadi bulat-bulat ayak tu. Tanda licin, halus. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapak tangan baginda penuh. Kalau kata berjabat tangan dengan dia atau bersentuh dengan dia, memang tak mau lepas. Betapa halus dan lembutnya. Sebab itulah kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tak pernah sentuh benda yang lebih halus walaupun sutera, sehalus telapak tangan Nabi SAW. Begitu juga aku tak pernah menghidu haruman yang punya wangi lebih daripada haruman kasturi, selain daripada harumnya peluh Nabi SAW. Punya wangi Nabi SAW ni. Dia kata, kalah semua minyak-minyak wangi yang paling mahal itu, semua kalah. Wangi lagi peluh baginda SAW. Dan diriwayatkan Nabi SAW ni, dia memang dah wangi. Peluh dia tu wangi. Jasad dia tu wangi. Tapi dia suka pakai minyak wangi. Dia suka pakai minyak wangi. Untuk menambahkan keharuman. Kerana kata baginda SAW, wangi itu tempat kumpulnya malaikat. Kerana malaikat suka kepada bau harum-haruman. Dan sentiasa bersedia ketika mana wahyu turun, Jibril nak datang. Jibril suka kepada haruman. Walaupun Rasulullah dah harum, dah wangi. Tapi dia selalu pakai minyak wangi nak menambahkan lagi keharuman. Itu di antara keindahan, kelebihan yang dimiliki oleh jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi peluang dekat kita, Allah rezekikan kita untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar nanti. Kalau bukan di dalam mimpi kini, rezekikanlah kami untuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di mahsyar nanti. InsyaAllah nak. Kalau tak dapat menyentuh, memandang dari jauh pun jadilah. Dapat pandang dari jauh jadilah. Bagi melampiaskan rasa rindu melalui Syama'il Muhammadiyah yang dah telah lama kita sulam. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki kita. Kita dapat baca Syama'il Muhammadiyah itu pun satu rezeki. Satu rezeki. Tak semua orang dapat rezeki ni lah. Ada orang ada kitab Syama'il Muhammadiyah tapi dia tak boleh baca. Padahal dah tulis-tulisan Rumi tapi dia tak boleh baca. Dia tak boleh menghayatinya. Dia tak ada rasa targhab, tak ada kegemaran untuk baca. Ada aja bermacam-macam versi Syama'il Muhammadiyah ni pula. Ada dalam rumah dia, ada dalam simpanan dia, ada dalam susun narak dia, tapi dia tak boleh baca sebab Allah Taala tak rezekikan dia. Jadi bersyukurlah andai kita menerima rezeki sedemikian. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan hadis 346.
Wallahu a'lam. Jadi hari ini kita baca Yasin. InsyaAllah. Bersama-sama baca Yasin. Mohon maaf andai ada yang saya tak sempat nak baca hajat. Hajat sahabat-sahabat. Namun ada satu hajat yang dikirimkan kepada saya.